Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 10 yang akan membentangkan topik tentang pembinaan modul reka, bentuk dan aplikasi dan pembelajaran aplikasi yang terdiri daripada Cikgu Salwira, saya, Cikgu Nur Hashimah dan Cikgu Pan. Dalam pembinaan modul, kita membina dari pelbagai jenis, objektif dan tujuan. Mutu modul yang tidak menepati garis panduan khusus dalam pembinaan modul akan diragui seandainya ia tidak berkualiti. Pembinaan modul perlu melalui sesuatu proses, prosedur dan melibatkan komponen dan struktur modul mengikut jenis modul. Silap ejaan tu, modul. Dalam penyelidikan, selalunya kita sebut kajian modul. Pengenalan tentang pembinaan modul, kita haruslah membuat kajian. Kajian-kajian awal dibuat untuk mendapatkan seberapa banyak maklumat untuk digunakan sebelum pembinaan modul. Ritchie, Klein dan Nielsen pada tahun 2004 telah menjelaskan bahawa kajian reka bentuk dan pembangunan akan membawa salah satu daripada ciri-ciri. Yang pertama, kajian proses reka bentuk yang khusus, usaha pembangunan dan impak kesan ke atas sesuatu proses tersebut. Seseorang pengkaji membuat aktiviti reka bentuk pengajaran, melakukan pembangunan dan penilaian, dan dalam masa yang sama ia mengkaji proses tersebut. Kajian yang melibatkan reka bentuk, pembangunan, penilaian dan proses keseluruhan atau proses satu bahagian tertentu. Ritchie pula pada tahun 1996 menyatakan membahagikan kajian reka bentuk dan pembangunan kepada dua jenis. Kajian tentang pembangunan produk atau program yang spesifik, iaitu reka bentuk pembangunan dan penilaian produk tersebut. Kajian tentang proses reka bentuk pembangunan dan penilaian proses tersebut. Perbezaan di antara dua jenis kajian, reka bentuk dan pembangunan, dirumuskan oleh Ritchie, Klein, Nielsen pada tahun 2004. Perbezaannya kita lihat di sini terdapat dua jenis kajian dari segi konsep dan produk, iaitu jenis yang pertama ia istilah yang khusus kepada apa pembangunan modul untuk dikaji, manakala jenis yang kedua ia adalah sesuatu yang umum yang melibatkan proses dan prosedur. Terdapat 8 aspek utama dalam pembinaan modul, iaitu yang pertama, reka bentuk kajian, peserta kajian, siapa, tapak kajian di mana alamat ataupun sesuatu modul hendak dikaji, peranan penyelidik, kita sebagai penyelidik, instrumen kajian, yang keenam, prosedur pengumpulan data, iaitu macam cara-cara, langkah-langkah pengumpulan data. Yang ketujuh, kaedah penganalisis data. Yang ke-8, kesah dan kebolehpercayaan modul tersebut. Terdapat 3 fasa reka bentuk dan pembangunan modul. Pertama, analisis keperluan. Kedua, reka bentuk dan pembinaan modul. Yang ketiga, pelaksanaan dan penilaian. Yang pertama, kita harus mengenal pasti masalah dan ciri-ciri pengguna semasa membangunkan sesuatu modul. Yang kedua, dilakukan untuk mendapat maklumat dan cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Ketiga, dapat memberi gambaran tentang keperluan pembangunan sesuatu bahan pembelajaran.
Proses mengenal pasti ciri-ciri pengguna bagi memastikan pengkaji mendapatkan data yang tepat meliputi golongan yang berpengalaman. Sasaran yang terlibat terdiri daripada pelbagai kaum, jana dan pencapaian sebagaimana yang dicadangkan oleh Morrison pada tahun 2007, Hennett, Molinda, Hussein dan Esmaldino pada tahun 2002. Pelbagai teknik pengumpulan data digunakan bagi mendapatkan maklumat dalam fasa analisis ini, iaitu pemerhatian, temu bual dan bukti dokumen. Teknik triangulasi data ini digunakan bagi memastikan kesahan data yang digunakan. 3 dimensi inilah: pemerhatian, temu bual dan bukti dokumen. Terlibat 7 proses dalam pembinaan modul. Proses yang pertama, kalau dilihat, iaitu proses menganalisis isi kandungan yang melibatkan 5 proses, iaitu menentukan tema dan subtema. Yang kedua, memilih objektif. Yang ketiga, menentukan aktiviti yang hendak dijalankan. Yang keempat, pengisian yang akan digabung, jalin dan diserap. Dan yang kelima, menentukan kaedah, bahan dan bentuk penilaian yang akan digunakan dalam modul yang dibangunkan. Seterusnya akan disambung oleh rakan saya, iaitu Pan. Selamat sejahtera, saya Pan Chiusia. Saya akan meneruskan pembentangan seterusnya. Bagi proses yang kedua ialah proses memilih objektif modul. Objektif melibatkan kesemua domain, iaitu kognitif, psikomotor dan efektif. Semua aras dari taksonomi belum. Proses yang ketiga ialah mengorganisasi dan menyusun urutan pembelajaran. Setiap tema dibahagikan kepada subtema yang berlainan bagi mewakili setiap modul. Setiap subtema dihubungkan melalui tema utama atau tema besar bagi memastikan wujudnya berkaitan antara satu sesi dengan sesi yang lain. Penyusunan urutan disusun berdasarkan fenomena kehidupan dunia sebenar yang dilingkungi oleh urutan ruang, tempo masa dan sifat fizikal. Menurut Posner dan Strike, tahun 1976. Proses yang keempat ialah memilih strategi yang digunakan dalam modul. Strategi secara bersepadu diaplikasikan. Proses yang kelima, iaitu mereka bentuk mesej pengajaran. Proses mereka bentuk mesej modul melibatkan 3 langkah, iaitu strategi, penanda teks signal, dan penggunaan gambar dan grafik. Menurut Morrison et al. Tahun 2007, sebagaimana yang disarankan oleh Hartley dan Davis tahun 1976. Strategi pra-pengajaran melibatkan 4 kaedah, iaitu A. Pra-ujian, B. Pernyataan objektif tingkah laku, C. Gambaran keseluruhan overviews, dan D. Penyusunan pendahuluan advanced organizer. Strategi penyampaian mesej pengajaran. Aktiviti disusun berdasarkan 5 langkah utama, iaitu induksi set untuk mengenal isu. Langkah 1 untuk merasai atau memahami isu. Langkah 2 untuk meneroka isu. Langkah 3 untuk mengaplikasi isu dan juga penutup. Penggunaan penanda teks. Penanda teks signals, eksplisit dan tipografi digunakan bagi memastikan teks yang telah dipilih mudah difahami. Penanda tipografi melibatkan jenis saiz dan bentuk perkataan atau huruf bagi mengutarakan mesej dalam teks atau bahan. Menurut Morrison et al. Tahun 2007, penanda tipografi berupa kata kunci atau tajuk headings, susun atur, layout dan variasi tipografi. Penggunaan gambar dan grafik.
menurut Morrison et al. Tahun 2007 menjelaskan bahawa penggunaan grafik dan gambar dapat menyampaikan mesej yang kondusif. Levin tahun 1981 disebut dalam Morrison et al. Tahun 2007 menyatakan bahawa gambar dan grafik dapat memotivasikan dan membantu dalam memahami perkara yang abstrak. Penggunaan gambar atau bahan grafik penting kerana dapat meningkatkan minat, motivasi, memenuhi gaya belajar pelajar dan boleh menghubungkan pelajar dengan fenomena sebenar dunia menurut Morrison et al. Tahun 2007. Bagi kajian Wang and Rivas tahun 2007, Buckingham tahun 2007 dan Willett tahun 2007 mendapati gambar dan grafik hendaklah mempunyai 4 syarat yang berikut, iaitu mencabar, menimbulkan perasaan ingin tahu, terkawal dan penuh dengan fantasi. Proses yang keenam, membina preskripsi dan melaksanakan pengajaran, melibatkan proses pembangunan preskripsi. Beberapa pertimbangan diambil kira dalam membangunkan modul yang dicadangkan oleh Morrison et al. Tahun 2007, iaitu pertimbangan sebelum memulakan penyelidikan, heuristik atau cara membangunkan, serta bantuan pelaksanaan. Pertimbangan sebelum permulaan, 2 perkara diberi penekanan ketika modul dirancang, iaitu objektif dan aktiviti yang dikaji tidak boleh terlalu sukar atau terlalu mudah. Heuristik atau cara membangunkan pengajaran menurut Morrison et al. Tahun 2007 mencadangkan beberapa heuristik atau bantuan bagi membangunkan pengajaran. Antaranya ialah bahan pengajaran yang digunakan hendaklah bersifat konkret, menggunakan terminologi dan contoh yang setara atau biasa, iaitu familiar, mempunyai banyak contoh bagi memudahkan penyampaian idea dan mengandungi banyak petunjuk atau penanda. Assalamualaikum. Saya Muhammad Salwira Abdul Rauf akan menyambung pembentangan tajuk Fasa Reka Bentuk dan Pembinaan Modul. Strategi penyampaian mesej atau melaksanakan pendidikan. Ia membabitkan strategi pra, penyampaian awal, strategi generatif, transisi, beban ataupun muatan kognitif, goal free effect. Perkara yang ketujuh, pembinaan instrumen penilaian. Ia dilakukan sepanjang penyelidikan. Terdapat 3 jenis penilaian yang boleh dilaksanakan dalam menilai keseluruhan penyelidikan, iaitu penilaian formatif, penilaian sumatif dan pengesanan. Tujuan penilaian formatif melibatkan 4 jenis penilaian. Penilaian pakar, penilaian satu dengan satu, penilaian kumpulan kecil, penilaian lapangan. Penilaian lapangan ini adalah menurut Tesmer pada 1993, Dick L. Carey dan J. O. Carey pada 2005 dan Morrison 2007. Penilaian formatif ini melibatkan 3 pihak yang berkepentingan. Pereka bentuk pengajaran, kumpulan pakar dan yang ketiga adalah pengguna menurut Tesmer 1993. Pemilihan peserta kajian. Bilangan peserta yang kecil membolehkan pengkaji menyiasat perkara yang diselidik dengan lebih mendalam. Pemilihan dibuat secara persampalan bertujuan. Peserta kajian yang dipilih mempunyai maklumat yang ingin diketahui dan mengetahui perkara yang berkaitan. Creswell 2008. Pemilihan peserta kajian fasa reka bentuk dan pembinaan. Pakar dilantik berdasarkan kepakaran masing-masing. Pengguna iaitu yang bersikap positif boleh memberi maklumat yang diingini. Tapak kajian. Tapak kajian ditetapkan oleh penyelidik. Peranan penyelidik
mempunyai strategi yang berkesan untuk memaksimumkan pengumpulan maklumat berguna. Instrumen kajian. Instrumen kajian fasa analisis keperluan, iaitu ia membabitkan pemerhatian, temu bual separastruktur dan bukti dokumen. Instrumen kajian fasa analisis keperluan, ia membabitkan temu bual separastruktur dan temu bual. Instrumen kajian penilaian dan pelaksanaan membabitkan penilaian kumpulan kecil, penilaian kecil atau kajian rintis. Kesahan dan kebolehpercayaan. Kesahan muka. Menurut Siddiq Noh dan Jamaluddin Ahmad, 2005, modul yang baik adalah modul yang mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan. Kesahan dan kebolehpercayaan dalam kajian ini dikawal berdasarkan prosedur yang ditetapkan agar data yang dikumpul tepat dan boleh dipercayai. Menurut Cohen, Mannion dan Morrison, 2007. Untuk itu, antara kaedah yang digunakan pengkaji ialah melakukan deskripsi yang mendalam, menggunakan pelbagai kaedah pengumpulan data, menggunakan pelbagai sumber dan mendapat kesahan komunikatif, mengembalikan transkripsi temu bual kepada peserta kajian untuk tujuan pengesanan. Kesahan kandungan diukur dengan cara mendapatkan pandangan atau penilaian pakar luar. Itu menurut Muhammad Majid Konting, 1990. Ritchie dan Klein, 2007, juga menetapkan bahawa salah satu cara untuk menentukan berlakunya kesahan ialah dengan mendapatkan pandangan atau penilaian pakar. Kesahan kriteria merujuk kepada sejauh mana item-item yang digunakan bagi mengukur kesahan modul sah berdasarkan kriteria yang hendak diukur. Siddiq Noh dan Jamaluddin Ahmad, 2005. Kesahan dalaman, internal validity. Tajuk artikel, keperluan menggunakan modul etika kerja guru dalam meningkatkan penghayatan penilaian pelajar. Tajuk artikel ini adalah artikel yang kami gunakan untuk dikaji dan melihat adakah ia mempunyai kaitan dengan tajuk yang kami pilih. Nama pengarang Muhammad Khairi Osman alias Putih, Muhammad Zailani Muhammad Yusof dan Fauziah Abdul Rahim. Artikel ini dikeluarkan pada tahun 2019. Ringkasan permasalahan dalam membina modul kebimbangan masyarakat terhadap gejala sosial dan disiplin pelajar. Penyataan masalah, peningkatan gejala sosial dan disiplin pelajar di pusat pengajian tinggi yang semakin membimbangkan. Metod kajian mengikut modul Siddiq 2005. Hasil dapatan mendapati menurut Ismail 2006, guru memang boleh membawa perubahan ke arah tingkah laku yang baik kepada pelajar walaupun ada kalanya mereka kurang berjaya. Menurut Muhammad Ismail 2006 lagi, sekiranya guru bersifat penyayang, maka tindak balas daripada pelajar juga bersifat penyayang. Hasil daripada kerangka ini bolehlah kita pecahkan kepada amalan etika kerja akan menghasilkan perubahan tingkah laku guru dan daripada tingkah laku guru akan memberikan gambaran dan akan merubah tingkah laku pelajar. Demikian saja daripada kami, kumpulan 10. Sekian, terima kasih.